الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita nak sambung ni kitab yang kita guna pakai muka surat 142 800. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa in tazawwaja zawju jadidatan khassaha hatman walau kanat amatan walau kana 'inda zawji ghairul jadidati wa huwa yabitu 'indaha bi 7 layalin mutawaliyatin in kanat tilka al-jadidatu bikran wala yaqdi lil baqiyati. Itu maksudnya. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelangsungan hayat kepada kita. Syukur kita Allah Taala berikan hidup menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Islam. Alhamdulillah, Islam dah kita, dan kita pun Islam percuma melalui Islamnya mak ayah kita. Dan lebih-lebih lagi syukur kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan, dijadikan kita haloba untuk mencari ilmu, menimba ilmu, untuk terus mempelajari ajaran-ajaran Nabi SAW, khususnya yang kita duk belajar ni perkara yang berkaitan syariat, yang bab mengenal haji. Syukur kita Allah Ta'ala berikan kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk boleh hadir pagi ini untuk kita meneruskan daurah kita, bacaan daripada kitab Fathul Qarib ni, insyaAllah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa idza tazawwaja zawju jadidatan khassaha hatman. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni, nisbah pasal yang kita dah bicara ni ialah pasal mengenai memberi gilir antara kewajipan suami yang mempunyai isteri lebih pada seorang. Ada satu tanggungjawab besar yang suami kena tunaikan bagi suami yang memiliki atau yang beristeri lebih daripada seorang. Bahasa ayat yang kena sebut ialah gilir, selain daripada nafkah. Antara yang memang bertanggungjawab besar, yang selalunya kalau kita tengok keliling kita, mana-mana suami yang berpoligami ni, antara perkara yang banyak dizalimi kepada wanita adalah bab gilir, paling banyak. Begitu juga nafkah. Jadi yang ni yang dia nak sebut seterusnya. Jadi ada perkara asas yang telah kita bicara, insyaAllah yang kita nak sambung ni sambungan daripada bab asas tu. Dan pun tengok baru banyak muka-muka baru ni. Aku tak faham pelajaran lama lah kan, tapi agak tak faham lagi, tanya lain lah. Baik, kita tengok dulu apa yang ada, insyaAllah. Kata musannif, wa idza tazawwaja zawju jadidatan, apabila seorang suami berkahwin oleh seorang suami, dia kahwin siapa? Jadidatan. Ai faham tu zaujatan jadidatan, dia berkahwin dengan seorang isteri yang baru. Dan isteri baru yang dia nak sebut ni ialah isteri yang kedua, second wife lah, bukan isteri pertama. Kalau isteri pertama, kalau ikut fiqahnya, dia tak ada kewajipan macam mana dia nak sebut ni. Baik, kalau dah bersuami,
suami dah beristeri dan sekarang dia berkahwin yang baru. Khassaha, hendaklah menentu ia zaud ini, zaujah dia, isteri dia yang kedua ni, hatman ay khasan hatman, sebagai khusus, sebagai pengkhususan yang wajib. Walau kanat amatan, sekalipun isteri yang dia kahwin itu adalah amatan, adalah hamba. Kita pun dah belajarlah dulu kalau asas bab perkahwinan dulu, kerana asalnya orang lelaki merdeka ni haram berkahwin dengan hamba. Pasal hamba asasnya antara kaedah nak boleh pakai hamba ni dengan beli. Tetapi jika dah tak ada orang merdeka yang boleh, yang sesuai ataupun tak cukup syarat untuk boleh berkahwin dengan orang merdeka kerana terlalu mahal ataupun susah nak dapat, barulah ada keharusan untuk berkahwin hamba. Yang ni pun ada bab yang kita dah bicara dulu, tak panjangkan juga rasanya, cuma nak ambil faham fakta tu. Jadi suami bila dia kahwin baru, yang ni ialah isteri kedua dia, sekalipun isteri kedua ni ialah berupa hamba, dia kena khaskan sebagai khas yang wajib. Wa kana inda zauji ghairu jadidati, dan adalah kata dia kat suami ni ada yang lain daripada hak baru. Maksudnya yang dia kahwin baru ni ialah suami isteri kedua ataupun isteri ketiga ataupun isteri keempat. Yang tu yang dipanggil jadidah tu. Wa huwa yabitu indaha. Baik. Jadi suami ni dia kena khususkan tu apa dia? Wa huwa, suami ni ataupun wa huwa takhsis tu, pengkhususan yang kena beri pada isteri baru ni adalah yabitu indaha bi sab'i layalin, dia hendaklah bermalam di sisinya, jadidah ni bi sab'i layalin, 7 malam. Jadi ada hak isteri baru yang second wife, third wife, fourth wife, yang suami ni kena bermalam dengan dia 7 malam. 7 malam ni pun mutawalian, yang betul, mutawaliatan berturut-turut. Inkanas, jika adalah ia tilkal jadidah, isteri yang baru ni bikran, dara. Jadi faham tu, kalau isteri yang dara dan dia ialah isteri kedua, isteri baru, suami kena bagi 7 malam berturut-turut untuk bermalam pada dia. Dan 7 malam ni wala yaqdi lil baqiyat, tak kena qada oleh suami lil baqiyat, bagi isteri-isteri dia yang tinggal yang lain. Jadi tak kena qada. Jadi 7 ni memang 7 special, Allah Ta'ala berikan peruntukan syarak. Isteri baru, suami ni kena bagi 7 malam. Kita baca dulu ayat tu. Kemudian wa khassaha, dan kena menentu ya suami isteri dia jadidah ni bisalasi mutawaliyatin, dengan 3 malam berturut-turut untuk bermalam. Inkanas, jika adalah isteri ini aitilkal jadidatu, isteri yang baru ini sayyiban, adalah sayyib, yang janda. Okey, yang ni adalah asas hukum yang sebut mengenai hak isteri baru mendapat bermalam daripada suami dia. Baik, fakta tu jelas tu rasanya, cuma sedikit contoh pelaksanaan itu pun rasanya kita sebutlah sikit sebanyak mengenai ada kodoh tak kodoh yang kita dah sebut awal. Cuma yang ni kita baca kitab. Contoh misalnya seorang suami ada, katalah dah ada isteri pertama, yang ni isteri kedua, kahwinnya 7 malam kena bagi kat dia. Siap. Jadi bila nak masuk hari ke-8 ni, suami kena undi. Pasal menentukan gilir bagi suami ini, suami bukan dia yang menentu, dia bukan dia yang choice, bukan dia yang pilih isteri mana dia nak pilih. Yang ni giliran pertama, giliran kedua, tak, itu bukan kerja dia. Kewajipan yang dia buat macam mana yang diajar oleh Nabi SAW, yang kita belajar daripada sunnah Nabi SAW. Kitab fiqh kita pun dah ambil dah, dan memang kitab fiqh kita Syafi'i macam ni. Apa dia? Suami kena undi. Cuma kita dah belajar dulu teknikal undi ni. Undi ni teknikal lah, maksudnya cari jalan lah macam mana nak mengundi tu, sama ada dua isteri ada, ataupun yang undi itu hanya salah seorang, ataupun suami itu sendiri jadi SPR, dia undi pos.
Saya dah guna bahasa macam tu kan. Undi pun macam mana? Katalah ini ada duit siapa tu, duit dan bateri contoh kan, sekupang dan 2 kupang. Jadi yang ni gilir pertama, ni gilir kedua. Katalah cari jalan macam mana. Kalau kata pen lah, patang panjang pendek, ataupun kertas yang tulis nombor 1, nombor 2, bubur dalam gelas, goyang. Ini untuk isteri pertama punya jabatan. Dia undi pun lah SPR cabut ni. Nombor 1 juga. Nombor 1 lah. Saya nak kata apa, gilir tu adalah gilir pula dah. Nak mengundi itu adalah teknikal. Jadi kalau ada isteri, suruh dia undi nombor ada, suruh dia cabut neri Jadi tak adalah penyelewengan undi. Kena pun tak seleweng, kita belajar ni bab fiqh. Jadi suami kalau dia nak kahwin macam ni, nisbah kewajipan beri gilir tu kena faham, dan undi tu nak faham kewajipan dia tak menentu undi, pasal dia tak menentukan gilir. Yang perlu, yang wajib dia buat adalah mengundi. Okey, nak cerita tentang undi tu. Jadi hari ke-8, atau katalah keluar undi, katalah yang pertama dapat giliran pertama, yang kedua dapat giliran kedua. Jadi kaedah bermalam pun kita dah belajar ada asasnya. Bermalam ni memang asas kaedah syarak yang dianjurkan. Satu, isteri semalam je, gilir tu semalam je. Jadi pada hari ke-8 tu bila undi, dia kena pergi isteri pertama, lepas tu nanti isteri kedua. Dah habis tu, yang tu dipanggil satu rotation, ini satu daur. Maksudnya yang ni dah bagi gilir dah, habis gilir. Lepas tu dia nak tidur masjid, tak apa. Dia nak pergi daurah, tak apa. Dia nak pergi keluar negara, tak apa. Pasal isteri-isteri dia dah sempurna dah. Pasal ada 2 isteri kalau dia nak pergi bermalam pula, dia tak boleh pilih tak. Sekali lagi undi, dan saya sebut undi ni adalah teknikal. Sama ada dia nak buat undi siap-siap, ataupun dah habis gilir baru undi, ataupun dalam duk undi tu boleh undi. Sama ada dia panggil isteri dia undi, ataupun yang undi tu hanya seorang saja, ataupun dia yang undi bagi pihak isteri dia. Itu pandai-pandai lah dia buat. Jadi kalau saya bagi contoh tadi, dia dah pergi gilir yang pertama, kedua. Jadi hari itu yang cabut undi, katalah hari itu kan isteri baru, hari ke-7 tu dia bagi isteri baru ni cabut nombor 1, gilir pertama, gilir kedua. Jadi bila katalah undi yang saya contoh tadi, gilir pertama untuk rotation ni adalah isteri pertama, pergi rumah isteri pertama, bagi nombor-nombor dia, cabut. Yang ni apa? Yang ni lepas ni rotation ni engkau pula cabut undi sekarang. Itu dia yang cabut, ni engkau cabut. Dia tengok nombor 2. Kalau nombor 2, giliran dia nombor 2 nanti. Yang isteri tu giliran pertama. Jadi kalau contoh saya sebut ni, lepas hari ke-7 isteri pertama, lepas isteri kedua, lepas isteri kedua lagi, lepas isteri pertama. Boleh? Faham? Okey, yang ni yang ikut peraturan, tak ada qada. Pasal diberi isteri ni 7 hari, dan memang peruntukan yang diberi syarat 7 hari, tak boleh lebih. Adapun yang sayyib tadi, janda ni, kalau ikut isi hukumnya, dia hak dia 3 hari saja. Yang suami kena beri bermalam untuk turut, tapi dia boleh minta extra day untuk suami beri pada dia, boleh jadi 7. Tapi 7 ni, 4 yang baki tu kena qada pada isteri-isteri yang ada. Baik, macam mana contoh qada ni? Contoh qada ialah, katalah sekarang kahwin isteri ni, isteri baru, tapi status dia janda. Katalah dia minta 7 malam, siap. Jadi dah lebih 4 hari ni. Bila 4 hari ni, bila hari ke-8 nanti, tak payah undi lah. Terus isteri pertama 4 hari untuk dia, 4 hari untuk dia. Pasal apa? Pasal yang ni 3 memang dia punya, 4 dah lebih. Okey, 4 kat sana. Bila dah habis hari 4 ni, istilahnya isteri ni telah digilirkan masing-masing. Jadi buat apa?
cabut undi. Nak bagi siapa pula? Sama saya sebut lah, undi ni teknikal. Jadi sama ada kita cabut undi ke apa, katalah keluar gilir. Jadi keluar gilir tu tengok nombor lah. Kalau ni ialah gilir cabut undi nombor 1. Okey, rupanya isteri yang pertama tu pun masih gilir yang pertama. Jadi selepas ni 7 4 4, boleh faham ke kan yang angka saya sebut tu? 4 silap sebut 7 4 lah 7 4. Jadi keluar undi 1. 1. Lepas tu 1 ni undi lagi, tengoklah nombor undi. Dan saya nak sebut gini apa dia, selalunya orang kita yang tak mengaji betul-betul dalam kitab ni, dia undi lah. Kalau yang bagi gilir pun, dia bagi gilir ikut kepala otak dia dia susun 2 hari kau ni, 3 hari sana, kadang-kadang 4 hari sini, 3 hari sana, kadang-kadang 2 3 2 sini 2 sana, ikut dia lah. Dan dia yang susun. Kadang-kadang dia tengok kalender tu, hari ganjil kat kau, hari genap kat kau. Tak, bukan keadaan gila kita punya tu. Kalau Rasulullah, hadis cerita tentang bagaimana Rasulullah bagi gilir, dia aqra'a baina zaujatihi. Rasulullah dia aqra'a, dia keluar undi, dia cabut undi antara isteri-isteri dia untuk menentukan gilir tu. Okey, yang itulah maksud tempat yang Sabi contoh tu untuk ada 2 isteri. Baik, kalau qada satu yang ada 2 isteri senang. Kalau yang ada lebih daripada, dah ada siap tu lebih daripada 1, tu tengok contoh. Dah ada 3 isteri. Saja saya nak bagi contoh ni untuk menunjukkan pengiraan giliran saja. Dah ada 3 isteri. Ni isteri keempat. Okey, kahwinnya dia ambil isteri pula janda sayyib. Sepatutnya 3 hari je, sekarang 4. Jadi ada 4 hari dah lebih. Bila 4 hari ni dah lebih, berarti isteri yang 3 orang lagi ni telah yang ni telah diberikan kelebihan 4 hari berbanding dengan isteri-isteri lain. Jadi isteri-isteri yang lain ni pun sepatutnya hak dia masing-masing satu-satu tu. Kalau contoh ada 3 ni lagi ni 3. Jadi habis je 7 hari pada isteri baru yang sayyib ni, dia tak perlu undi lah ni, pasal yang ni dah dapat hak 4 hari dia. Jadi 3 isteri ni kena undi. Dan kena undi ni undi apa? Undi ni cabut 3 je. Pasal apa? Cabut 3 untuk tengok giliran 1, 2, 3. Dan dia akan ada 4 kali rotation, 4 kali pusingan. Untuk sehari-hari pertama contoh, cabut nombor 1, 2, 3. Katalah gilir dia 1, 2, 3. Ni saya nak bagi contoh untuk memudahkan sebut je. Gilir dia 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Habis lah, baru 1 hari. Baru 1 hari kotor yang 1 hari sana, yang dah dia pergi kat pengantin baru. Lepas tu undi pula. Katalah nombor dia pun 1, 2, 3 juga. 1, 2, 3. Selesai habis 3 tu, baru rotation kedua. Baru hukum 2 hari daripada kodok sana. Lepas tu undi pula 1, 2, 3. Baru hukum 3 hari undi kat sana. Lepas tu undi pula 1, 2, 3. Baru hukum habis kodok 3, 6, 9, 12 hari. Kalau setiap malam tu dia bermalam lah pada isteri-isteri dia, 12 hari. Lepas 12 hari ni nak masuk hari ke-13 tu, dengan kiraan hari contoh ni, baru undi 4. Baru undi 4. Tengok nombor siapa keluar. 1, 2, 3, 4. Pasal apa 4 pula? Pasal 4 tu dah wajib gilir, keluar undi. Kalau dia tak nak mula lah, tak usah mula lagi lah. Pergilah musafir, keluar, pergi dia 4 bulan dakwah. Misalnya keluar pergi daurah seminggu, contoh lah, kerja naik kapal setahun. Nak cerita apa ni? Mana-mana isteri daripada 4 ni, bila dia mula je gilir, maksudnya dia ada hutang gilir-gilir hak lain. Bila dia cabut undi, katalah dapat nombor 1, 2, 3, 4, katalah contoh itu. Jadi siapa 2, 3, 4 tu dia ikutlah 1, 2, 3. Betul katalah kena pergi daurah seminggu, balik, dia tak boleh balik pada hal lain melainkan mesti dah gilir 4 tu, yang nombor 4 tu. Pasal yang ni 1, 2, 3 dah bagi gilir lah. Yang ni tak gilir lagi, dia dah urusan keluar. Tengoklah urusan dia. Bila ada selang tu, kaedah dia selagi tak selesai
mana-mana pusingan, rotation, gilir bagi kalau ada contoh saya begini pada empat isteri dia, maka dia takkan boleh balik untuk mengundi semula untuk ambil gilir yang baru. Itu keadaan ni. Kalau katalah esok kena pergi perang pula, pergi perang 2 bulan keluar kat Syria, betul? Dia bawa isteri seorang, yang tu jumpa lagi tu. Lepas tak? Undi juga tu, siapa nak bawa pergi. Lepas tu dah pergi gilir, nak pergi Mekah pula, undi pula. Nak buat apa? Buat umrah. Siapa nak bawa pergi umrah? Undi pula. Yang tu pun itu dah bicara dah kan. Cuma ada yang tertinggal tu lah. Macam mana pun saya nak fokus pada kiraan qada tu dulu. Jadi kalau ada tanya-tanya hal lain lagi, tanyalah. Pasal nak ambil faham apa yang asal kita bicara. Suami kalau dia dah ada isteri lain, dah ada isteri yang kahwin baru ni adalah isteri kedua dia, ketiga, keempat dia, peruntukan syarak bikir 7 hari, sayyib 3 hari. Kalau ambil 7 dia ada qada. Ya. Kalau bermakna misalnya kita yang sebetul ataupun pada awal kami buat kita tak mesti pada awal ini soalan tambahan daripada hak soalan musafir dulu ni. Soalan musafir dulu tak ada soalan tu. Bolehkah dia bawa 4 isteri dia dalam musafir? Kalau ada duit banyak bawa pergi lah semua. Sewa bas lah kan, dengan anak lagi. Kau nak buat anak, anak pun seorang 4 dah 16. Dari segi boleh, memang boleh. Dan pembahagian gilir di sana tu, dari segi keadaannya, kalau katalah dia bawa lah. Kalau dia tak memalamkan isteri dia dengan sikit bahasa gitu, maksudnya isteri yang ni pasal musafir kan sibuk, dia pun ada urusan macam-macam, cuma nak bagi bawa berjalan je. Isteri pun semua ngam, semua 4 ni tidur pun sebilik je. Jadi nak gilir ke mana kan? Bilik nak gilir ni istilahnya mesti ada khusus tertentu. Sewa pun 2 satu suami punya, satu untuk 4 isteri punya. Baik, faham? Okey, yang ni 4 ni sebilik. Dia privacy seorang je lah, seorang, privacy seorang kan. Pasal dia nak kena ibadat, dia kena baca Quran, ada zikir, ada wirid, dia kena habis. Ni suami, bukan bodoh-bodohnya suami. Suami yang nak bawa syariat, nak bawa macam mana perjalanan Nabi SAW. Kerja macam ni lah. Apa tu kata. Jadi kalau kata dia tak bermalam, macam tu lah, selesai lah. Bawa balik musafir, bawa balik, nanti balik, nanti gilir lain lah. Okey. Kalau katalah dia musafir tempoh lama lah, sebulan. Jadi katalah misalnya yang ni ada sebilik ni untuk 4 isteri. Jadi ada, kalau dia nak gilirkan, antara yang dia boleh buat, satu bilik privacy untuk dia. Jadi siapa yang gilir tu nanti pergi sana. Undi 1, 2, 3, 4. Jadi selalu dia cabut undi. Dia kata hampa cabut undi ya. Cabut. Kakak pergi dulu lah, adik pergi dulu lah, adik pergi dulu lah. Dia boleh tu. Boleh. Faham pun? Jadi dari segi keedah sama ke rotation ni. Kalau duduk sebulan tu, bukan keedah dia hari 1, 2, 3, 4 siap tanda. Suami yang tanda. Keedah dia cuma, keedah dia bukan tanda. Keedah dia ialah undi. Jadi kalau katalah duduk, saya untuk contoh bagi kena angka tu, ada 4 isteri dia bawa, 16 hari musafir ni, duduk situ ada 16 hari. Jadi akan ada 4 kali undi lah. 4 kali undi lah, undi. Tulis nombor berapa bulan ni, ambil keluar note, lagi takut tak larat nak ingat. Tanda lah ni siapa. Kalau kata suami payah nak ingat, pasal sekarang urusan suami sibuk, bagi isteri lah ingat masing-masing. Engkau orang ni siapa gilir nanti bagilah kat bilik aku. Boleh, contoh. Kalau suami ni kaya, dia bagi satu bilik, satu isteri. Ni bilik kau, aku yang pergi gilir. Sewa 4 bilik, aku yang pergi gilir kat engkau orang. Kau tahulah tanggungjawab gilir aku. Undi yang undi, dia sewa 4 bilik, seorang. Isteri pun semua solehah kan. Yang ni nak baca Quran, yang ni. Kalau hari dia tak boleh sembahyang pun, dia ada selawat, dia ada zikir, dia ada wirid dia nak baca. Semua orang takwa, solehin dan solehat. Kita cerita atas kita keedah yang orang nak jalan perjalanan syariat betul. Macam tu lah perjalanan dia.
Jadi masing-masing ada tugas masing-masing. Jadi masa suami kena bagi gilir, dia bagilah isteri dia. Ni 1, 2, 3, 4. Itulah kot. Lalu dari segi tanggungjawab macam tu. Jadi asal nak sebut ayatnya, kalau dia tak gilirkan, tak ada gilir lah. Kalau dia gilirkan dalam masa musafir, berarti dia gilir juga. Dalam isu ada yang disebut kalau soyib Sayyib. dalam soyib ataupun dan janda 4 dan negara tersebut betul Sayyib 3. Angka tidak. Wah, betul. jadi dari segi giliran tadi boleh tu macam dah tak ada lagi dah tak ada lagi giliran yang kita lama pun dah jadi lama jadi boleh tak yang antara kedua acara Jumaat ni boleh menambah sendiri ataupun minta suara menambah bilang harinya adakah dia perlu gantikan dan kalau masa mereka lalu boleh ganti sebab yang baru tetapi dah mungkin lama jadi lama lah bolehkah dia memohon peruntukan tambahan. Sikitlah bahasa itu salahnya, bagi mudah bahasa dia. Soalan ditanya ialah mengenai pengantin lama. Maksudnya isteri dah, tapi yang ni nak minta lebih, nak manja sikit kat suami kan. Boleh ada yang minta untuk minta lebih ni, pasal kewajipan bagi gilir ni ialah suami bagi gilir, dan yang digilir ni ialah isteri. Jadi maksudnya yang ada hak besar untuk diberi gilir ni adalah isteri. Gilir ni adalah hak yang mesti ditunaikan kepada isteri. Okey, kena faham fakta tu dulu. Gilir ni adalah hak yang mesti ditunaikan kepada isteri. Suami ni dia tanggungjawab menunaikan gilir. Okey, boleh faham? Jadi asal giliran pula bukan dia yang menentukan hari. Kena perjudikan nasib dia dengan undi. Bofi lah bahasa gitu. Boleh? Ni orang suami yang isteri lebih pada seorang, ni nasib dia di atas undi. Saya gunakan bahasa perjudian tu. Nasib dia di atas undi. Kalau undi gilir keempat lah, bukan ikut selera kau. Dia kena main judi sikit tu, kena gamble sikit. Undi gamble lah kan. Kena gambling sikit, tapi gambling dengan undi lah. Ni gambling ni tak ada haramnya, pasal bukan ada pertaruhan apa. Tapi nak menentukan gilir bukan dia. Baik, kena faham fakta tu dulu. Bila faham fakta tu, sekarang isteri ni dia nak ubah pengurusan tu, undi tu, sistem undi tu. Jadi kalau ada isteri tu empat ni kena minta redha. Empat dia minta redha. Kita cerita dua ni kena minta redha. Macam ni lah, satu hari tak puas lah, macam ni. Akak seminggu tu, adik seminggu, boleh tak? Dua-dua ni kena bagi setuju, pasal dua-dua ni yang akan terima akibat dia, bukan suami. Jadi hak dia, hak dua-dua ni, bukan hak suami. Dia kira apa nasib yang keluar, dia tunai je. Jadi suami isteri yang akan buat keputusan. Jadi siapa bos ni? Isteri lah. Pandai orang perempuan jawab kan. Isteri lah bos. Tu bab menentu gilir ni isteri. Satu, bukan suami yang tentu gilir hari pertama, hari kedua, ketiga. No, dia bukan bos. Dia kuli kat situ. Ya, setuju tak Muhammad? Setuju, senyum dia lah. Kalau saya sebut dah itu, kalau kita faham bab kahwin lebih pada seorang ni, isteri orang perempuan dia senyum je, dia tak ada masalah punya. Pasal apa? Dia bos. Pasal bila suami tu ada isteri seorang, suami tu bos. Pasal apa? Dia nak balik rumah ke tak balik rumah ke, ikut dia. Boleh? Pasal dia seorang nak tidur kat masjid ke, nak itikaf ke, isteri panggil balik pun dia tak balik, ikut pasal dia lah. Pasal apa? Isteri seorang, dia tak menzalimi hak gilir. Pasal mana ada gilir apa-apa, isteri seorang tak balik rumah pun. Kalau tak balik lah. Kalau balik lah. Itu je. Tapi bila ada isteri dua orang, macam mana? Dia tak boleh mana-mana. Dia jadi kuli sekarang. Jadi siapa menentu gilir dia? Isteri. Jadi kalau isteri tak buat keputusan apa-apa, keadaan dia undi. Itu asal hukum. Jadi sekarang dia minta peruntukan lain. Jadi siapa yang nak musyarat ni? Siapa nak buat keputusan ni?
Isteri-isteri itu yang buat keputusan. Jadi siapa yang setuju, setuju. Katalah misalnya daripada 4 tu, ada 2 setuju macam mana biasa, 2 lagi ni nak minta tambahan. Macam mana pun mesti 4-4 ni syarat. Macam mana nak aturkan tambahan dan macam mana yang nak ikut, yang mana yang nak ikut giliran. Macam mana biasa. Jadi orang perempuan lah kena mesyuarat. Macam mana dia nak selesaikan tu. Kalau katalah dia nak minta seminggu, sebulan ni, minggu pertama sini, minggu 2 sini, minggu 3 sini, minggu ke-4 ni, minggu ke-5 pergi keluar dakwah. Contoh, dari segi dia orang nak susun tu, isteri ni yang nak susun dan mereka meredai satu sama lain untuk kaedah macam tu. Isteri punya kerja, bukan suami. Dari segi boleh tak boleh, isteri tu, pasal itu hak mereka. Betul. Undi tak undi lah, pasal isteri yang keputusan kan. Pasal undi ni nak menunjukkan suami bukan kuasa dia untuk dia nak menentukan isteri mana dia nak bagi gilir. Tu kena faham secara kami. Tu yang kalau nak guna bahasa, mana-mana suami ada isteri lebih pada seorang, istilahnya dia kuli menunaikan undi sekarang. Dia kuli menunaikan undi. Jadi walaupun istilahnya yang diperintah tu adalah rakyat, siapa besar sekarang? Rakyat besar. Rakyat undi, kalau keluar undi gilir tu, dia kena ikut giliran. Sekarang rakyat nak buat keputusan seminggu macam. Tapi rakyat ni rakyat semua setuju lah tu, 4-4 orang. Seminggu lah kau. Kalau dia kata 3 hari, ikut rotation ni 3 hari lah kau. Pasal dia yang buat keputusan. Pasal rakyat nak macam tu. Kalau tak ada keputusan rakyat, dia adalah kaedah undi, balik pada kaedah undi. Habis satu rotation undi, okey. Siap. Lain. Di mana nak buka soalan sebelum nak sambung? Berhasil negara Ustaz? Berhasil negara? Singapura ke Malaysia. Siapa suruh cari susah-susah? Tapi dia kerja kat Malaysia. Kerja kat Malaysia. Dari segi kaedah undi kena faham. Saya nak bagi contoh. Dah bagi soalan ni tuan. Pasal kewajipan bermalam, katalah dia kerja kat Malaysia. Jadi isteri yang luar negara tu, dia akan kena bermalam. Dia akan hanya ada waktu yang pendek je lah kan. Okey, buat misal, kalau atas kaedah sehari-hari ni, dia tu hukum asal. Hukum asal. Macam mana? Okey, isteri yang ada ni kat Malaysia, sekarang katalah dah habis rotation pengantin baru. Kahwin mana sekarang? Thailand. Okey, kahwin kat Thailand. Memang biar kat Thailand, tak main Malaysia. Balik Malaysia. Balik Malaysia pun pasal apa? Pasal sekarang dah kena bagi gilir kat sini. Undi-undi, okey, yang ni gilir kat sini. Gilir ya? Satu malam je. Bila satu malam je, nanti malam kedua seterusnya kena bagi malam yang sana. Dan taklah wajib untuk bagi malam tu tiap-tiap malam. Boleh? Faham? Kalau pun dia duduk kat Malaysia, sekarang dia dah bagi gilir kat isteri pertama, katalah itu. Sekarang sepatutnya giliran isteri kedua. Yang kewajipan pun bagi malam, bermalam semalam je. Semalam boleh tidur rumah isteri ataupun rumah dia yang isteri ada kat situ. Malam lain tak boleh tidur masjid. Ataupun homestay ke, kau sewa, tapi kau tak boleh malam ni. Pasal apa? Sekarang gilir ni bukan gilir dia. Gilir kat Thailand tu. Kau nak pergi bila, kau punya masalah. Tapi selagi kau tak pergi gilir sana, kau tak boleh balik kat rumah ni. Tak boleh balik kat rumah ni untuk bagi gilir, tak boleh. Setuju kawan? No. Kalau perjalanan betul, memang dia orang tak kacau ni. Boleh tak dipilihkan bulan pertama, malah minta yang itulah sepatutnya kalau suami macam itulah, nama pun suami kan. Kahwin tu dia wahak sana lah, bawa main sini pun bukan duduk satu rumah. Kewajipan suami, mana isteri dia wajib memberikan tempat tinggal bersingan. Itu pun kita jumpa dah fakta dia, haram mengumpulkan isteri itu dalam satu rumah, apatah lagi satu bilik, melainkan dengan redha mereka itu. Baru boleh. Asal kewajipan suami, mana-mana isteri yang ada wajib memberikan tempat tinggal berasingan. Jangan kata dalam keadaan isteri yang lebih pada seorang. Kalau isteri seorang pun,
suami wajib menyediakan tempat tinggal basingan isteri untuk isteri duduk sendirian, tak duduk dengan mertua bagi isteri ataupun duduk dengan mak isteri. Dia kena, kewajipan suami adalah menyediakan satu tempat tinggal berasingan untuk dia. Kata-kata advice jadi kita juga Singapura masyarakat dan Indonesia. Okey. Memang tempat yang masa tempat tinggal masing-masing. Ya. Dan dia ada satu tinggal tempat tinggal dengan tempat tinggal terkecuali di tengah-tengah. Jadi pada setiap giliran seorang datang, Oh, isteri itu yang datang. Berjenuh bayar tambang Semua tambang tu tambang isteri, bukan tambang suami kan. Suami duduk adalah kat Malaysia, isteri yang lain tu yang datang tengok gilir masing-masing kan. Dia jadi masalah macam ni pula. Dia tak menepati kehendak syarak. Agak-agak apa saya nak sebut yang tak menepati kehendak syarak orang perempuan musafir seorang diri. Itu masalah dia. Susah orang perempuan musafir seorang diri, naik kapal terbang pula. Nak payah, susah, menyusahkan dia. Tak payah, bertentangan dengan syarak. Pasal apa? Perempuan musafir seorang diri haram. Musafir jauh lah tu, Thailand main Malaysia, Singapura main Malaysia, gila. Mesti ada, dia mesti accompany kan. Ada orang pengiring dia, suami ataupun mana-mana mahram dia. Tapi kalau ada ipar-ipar yang sporting tak apalah, tapi kena bayar 2 tambang kan. Bayar 2 tambang lah hantar ni. Untuk yang bermalam ini, yang ni abang ipar yang aku accompany ni macam mana? Takkan ada 2 sekali. Untuk balik lagi, yang ni pula bawa balik kali. Yang ni pun semua ada ipar-ipar belaka, abang ipar semua main hantar ni. Untuk bawa balik. Kalau sebulan masuk 2.6 bilion tak apalah. Okey, siap. Dari segi boleh lah macam tu lah. Tapi nak sebut kata susun tu biar menepati syar'i. Dari segi boleh panggil, boleh panggil. Sepatutnya keluar. Jadi kalau susah macam mana? Bawa banyak situ, semua bagi duduk Malaysia, semua dapatkan kerakyatan Malaysia. Pasal dah kahwin, dapatkanlah kerakyatan Malaysia. Tapi 10 tahun dah tak boleh bawa balik negeri asal. Itu kot ayat ni. Kalau tak mau susah punya, jangan pilih luar negeri punya, pilih dalam negeri punya. Ada lain soalan? Okey, falau farraqal layaliya bi naumihi binaumihi lailatan indal jadidati wa lailatan fil masjid masalan lam yuhsab dhalik bal yuwaffil jadidata haqqaha mutawaliyan wa yaqdi ma farraqahu lil baqiyati. Okey, yang ni masalah kewajipan suami yang bila beristeri baru dia mesti memalamkan isteri dia 7 malam bagi yang bikir. Kalau yang sayyib 3 malam. Yang ni memang hak orang baru jika suami berkahwin lebih pada seorang. Kalau suami hanya ada isteri seorang, tak wajib bagi 7 malam ni dan tak wajib ambil cuti 7 hari. Tuan-tuan dulu kahwin ada cuti 7 hari kan? Tak sampai. Kerana cuti kahwin je. Lepas tu 2 hari, 3 hari kerja lah, betul tak? Kalau isteri pertama macam tu boleh buat, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal memang boleh buat itu lah. Satu isteri, bukan gaduh ada gilir-gilir. Boleh, faham? Okey. Jadi asal yang sebut ni ialah kalau memang yang ni isteri kedua, memang tu yang kalau bahasa kitab dia sebut apa? Kalau tazawwaja jadidatan khassaha hatman. Hatman ni wajiban. Maksudnya wajib mengkhususkan kalau bikir 7 hari. 7 hari pula mutawaliyatan. 7 hari turut-turut. Tak boleh selang, tak boleh senggang. Tak boleh segang. Baik, kalau segang, yang ni sebut ni. Lau farraqa, jikalau memisah-misah oleh suami ini, layaliya akan malam-malam yang 7 tu bagi yang bikir ataupun 3 tu bagi yang sayyib, binaumihi lailatan misalnya, dengan tidurnya Zaud ni lailatan semalam hindal jadidati di sisi isteri dia yang baru, walailatan dan 1 malam pula fil masjid masalan. 1 hari kat isteri baru ni, tapi 1 hari kat isteri. Esok keluar dakwah pula ke masjid. Pasal ada geng-geng dakwah datang,
Dia tolong terjemah, khidmat, lepas tu tidur kat masjid, contoh kan. Ataupun isteri kahwin baru, tu dia kaki mengaji je, lepas tu pergi daurah, dua ipur tak balik lah, lepas tu lusa nunggu balik, tapi tidur mana? Tidur kat intim, esok balik. Ni isteri baru ni, baru satu malam. Macam mana tu? Lam yusab zalikah, tak kira satu hari tu, untuk nama 7 hari yang wajib khusus kat dia tu. Pasal tu memang peruntukan khas untuk dia. Fikir 7 hari tu. Siapa buat keputusan ni? Ni keputusan syarak. Kalau kita belajar hadis-hadis, atas kata hukum ni made Allah Ta'ala dan Rasul ni. Bukan kita punya cipta reka hukum ni. Pasal memang ada nas hadis dia. Wajib bagi 7 hari ni ada ketentuan syarak. Jadi kata dalam nusab zalika. Bal. Baik, kalau tak kira macam mana? Yuwafi jadi data haqqaha, ataupun kita baca jadi apa tadi tu, wajib suami menyempurnakan isteri yang baru ni hak dia, mutawalian, betul-betul waktu yang di bermalam sehari, lepas tu pergi masjid tu macam mana? Wa yaqdi ma farraqahu lil baqiyat, dan suami kena mengqada apa yang telah dia pisah-pisah hari itu, tak cukup 7 hari itu, lil baqiyati, bagi isteri-isteri dia yang lain. Faham? Contohnya katalah dia buat selang-selang tu 3 malam, memang isteri baru, tapi dia boleh duduk sehari je, pasal cuti, arrange cuti apa tak boleh, 1 malamnya isteri baru, betul tinggal, tak bermalam pula hari seterusnya, tak betul-betul lah masanya, lepas tu balik pula baru 2 malam, tinggal pula sehari, lepas tu balik pula, katalah 3 malam, lepas tu baru boleh 7. Okey, yang dikira 7 tu yang 3 ni forward ke depan. Yang ni maksudnya kena qada 3 hari ni untuk gilir akan datang. Jadi maksudnya selepas 7 disempurnakan tu, yang tu memang hak dia. Peruntukan syarak dah bagi yang 7 4 dia, hak dia. Untuk yang dia dah buat sehari-sehari lam yusab, tu tak dikira daripada 7. Tapi qada akan datang. Jadi maksudnya lepas 7 yang sempurna ni nanti 3 hari itu nanti isteri ni tak dibagi gilir untuk 3 kali giliran. Jadi tak masuk undi 3 lah. Kalau isteri itu ada 2 orang je, jadi kena bagi peruntukan khas 3 hari kat sini kat isteri lama ni. Sama ada 3 hari tu 1, 2, 3, atau 3 hari tu 1 hari tu tidur masjid ke apa-apa, betul balik pula, tapi 3 hari mesti bagi sempurna kat sini. Pasal apa? Qada kat sana. Dia nak sebut hukum dah mana? Hukum kata isteri baru ni kalau fikir 7 hari tu hak dia. Selagi tak sempurna 7 hari tu, maka yang hari-hari yang tak betul-betul 7 hari tu tak dikira, dan tu kena qada. Dan qada tu forward ke depan. Qada tu boleh buat sekali. Itu tengok masa yang ada lah. Sama ada qada tu nak buat berturut-turut, ataupun qada tu berselang, macam mana dia berselang juga pada isteri ni yang tadi. Jadi hak dia cukup 3. Betul lah tu. Okey. Hari Islam tu dia tak kira lah kan. 7 hari dia buat 7 hari tapi tak Islam. Ya. Dia tak dikira di situ. Maksudnya dia kena buat 7 hari itu secara betul-betul. Ya, baru istilahnya menyempurnakan hak isteri baru. Baik. Jadi maksudnya kalau katalah dia selagi dia tak sempurnakan 7 hari ni, suami ni kena buat macam ni. Katalah dia bagi 1 malam. Cuma kalau ikut memang peruntukan memang isteri baru punya, dia kena sempurnakan 7 tu. Tapi dia tak boleh tak pergi masjid balik 1 malam. Dia tak dikira 7 hari tu. Tak kira tu. Buat macam mana? Dia kena katalah kena sebulan kena macam tu. Sehari balik, sehari bermalam, hari tak balik. Isteri baru tu satu hal, dan kaedah dia selagi dia tak selesaikan 7 hari tu, suami tu wajib selesaikan 7 hari tu, pasal 7 hari tu ialah hak dia. Jadi yang dia tak sempurna yang sehari-sehari tu, kira berapa hari yang kau dah bermalam sebelum menyempurnakan 7 hari betul-betul tu. Bila dah selesai 7 tu, tengok berapa yang ada, qada sana. Qada yang hak lama tu kalau ada isteri seorang. Kalau ada isteri ramai, lagi lama lah pula nak jumpa hak lama hak baru ni. Boleh.
7 hari tu peruntukan khas tu. Ha, 7 tu dengan 3 hak baik hak sayyim tu tak boleh diselangi. Ya. Wajib hak bikul dengan wajib pergi ngaji dengan utama. Wajib bikrun, wajib pergi ngaji. Kita pergi ngaji. Kalau ikut wajib ngaji, kena ngaji juga. Pasal bodoh kena ngaji lah kan. Okey, sebut bahasa bodoh itu, bodoh kenalah mengaji. Tapi hak dia ada juga. Tambah dia orang baru. Orang baru bukan senang nak matching. Kalau orang baru lah ni lain. Kadang-kadang tak menikah lagi pun dah matching lah kan. Boleh faham juga apa kan. Kalau ikut syariat betul-betul, kadang isteri ni tak pernah jumpa, tak pernah tengok pun kan. Tengok masa nak berkira-kira dia dulu kan. Tengok pakai burdah lah tu tak bisa tengok. Pakai burdah tu maka hari pergi tengok tu baru tengok. Itu tak tengok dah. Berkenan dah. Berkenan. Minat kahwin. Jadi kawan tu pun tak biasa jumpa lelaki, kawan ni pun tak biasa jumpa perempuan. Macam senang lah nak jumpa. Boleh matching. Jumpa-jumpa je terus ngam. Gitu. Makan masa kan, take time lah. Kalau yang demo lah ni yang macam pergaulan bebas tu, melantak demo lah tu, kita tak payah sembang demo, tapi tak cerita kata apa tadi kewajipan dia tu. Jadi kalau kata antara kewajipan menyempurnakan hak fikir ni, seingat saya kalau bab mengaji tu pasal dia fardu kan. Memang kalau dia nak pilih juga kena mengaji, memang saya mengaji lagi tinggal tak ada orang nak ajar dah, pergilah ngaji dulu. Kahwin apa yang tak boleh buat betul-betul tu satu hal. Nanti bila dah ada masa sempurnakan 7, qadalah balik sikit ayat macam tu. Tapi kalau katalah dia bukan bab mengaji, bahkan dia ada hukum sunat, hatta ada fardu kifayah kali pun boleh tinggal. Hak dia besar pada fikir lagi. Hak besar pada fikir lagi. Dan seingat saya hatta bab Jumaat kali pun. Kalau katalah dia nak pergi sembahyang Jumaat ni, terpaksa pergi keluar jauh untuk pergi sembahyang Jumaat. Padahal dia dalam keadaan pengantin baru, dan pengantin ni adalah fikir, boleh tinggal sembahyang Jumaat tu. Tapi sembahyang Jumaat siang kan. Tapi nak tasbih masalah. Kalau nak tasbih masalah ni bila? Adik kerja Pak Gad malam. Siang adalah matlab untuk bagi gilir. Jadi hari Jumaat tu pula jarak dia jauh untuk pergi musafir. Gugur hak musafir. Dia hukum uzur. Pasal apa? Ada pengantin baru. Sampai macam tu saya ingat saya kalau dalam bab fiqah dari segi kalau bab fikir bab cuma Jumaat. Jumaat ada wajib. Saya kalau nak tasbih Jumaat pun kadang tak boleh tak. Jumaat takut dia berlaga dengan hukum lain pasal ada wajib Jumaat. Tak sembahyang jemaah. Setelah ajak sebut Jumaat tu. Nak sembahyang jemaah. Jemaah ni kan tak fardu kifayah pun, dia akan jadi sunat muakkad. Betul tak? Jadi atas nama sunat muakkad memang boleh tinggal lah. Atas nama fardu kifayah memang kena pergi. Melainkan ada uzur. Bila dia kahwin, uzur dia meninggalkan sembahyang jemaah sana pasal nak istilahnya memesra dengan isteri yang baru yang 7 hari ni. Hak dia. Dan berjemaah 2 orang jelah dengan bini baru. Kalau dia boleh buat macam ni, macam mana? Sembahyang jemaah balik, jemaah pula dengan isteri 2 orang. Boleh. Ada lagi. Baik, kalau ikut nisbah apa yang dalam kitab ni, kita baca bab gilir ni selesai lah. Ke depan ni adalah bab nusyuz pula. Tak ada lah soalan bab gilir tu. Itu tiba tersentap ni begitu nak soal pun tak kerti kan. Okey. Wa idza khafa zawju nusyuzal mar'ati. Nak masuk bab nusyuz pula insya-Allah. Dan apabila takut oleh suami nusyuzal mar'ati, akan derhakanya isteri. Wa fi ba'dhi nusakhi, sebahagian daripada salina matan asal kitab Matan Fathul Qarib ni, wa iza bana nusyuzul mar'ati, ayat dia macam tu tapi samalah. Ai zahara, maksud kata bana tu zahara. Baik, apa jawab bagi iza? Iza khafan nusyuzal mar'ati wa'adhaha, hendaklah menasihat suami akan isteri dia. Siapa menasihat? Menasihat ni zaujuha, oleh suami dia.
Jadi kalau ada isteri yang derhaka, yang nasihat apa? Suami. Nasihat apa? Suami. Nasihat apa? Suami. Kenapa saya ulang tu agak? Bukan panggil pergi pejabat agama, kaunseling, rumah tangga sendiri. Selesai kau dua orang lah. Apa panggil melibatkan pejabat agama? Pejabat agama bukan tahu apa masalah kau pergi cerita kat dia orang tu. Apa istilahnya, membuka pekong di dada dia. Kan bodoh je. Bodoh lah. Selesailah dua orang. Itu yang suami lah kena nasihat. Boleh. Jadi suami ni kena belajar bercakap lah. Tak pandai bercakap pun kena belajar bercakap. Pasal kau suami. Takkan Najib tak boleh bercakap, nak suruh orang semua. Oh, ya betul. Boleh bahasa itu bahasa lah, contoh kan, senang orang faham itu. Buat jadi Perdana Menteri apa? Jadi suami nak tak apa ni, nak bercakap apa pun tak boleh. Siapa nak nasihat? Suami kena nasihat. Itu asalnya. Quran sebut tu. Quran sebut macam mana? Wallati takhafuna nusyuzahunna wa'idhuhunna. Mana-mana isteri yang suami takut dia akan melakukan nusyuz, nasihat. Baik, asal makna nusyuz ni derhaka. Macam mana nak tahu derhaka tak derhaka? Asal disebut depan tu, itu biasa dulu. Baik, baca perkabih tu. Dan bila kata nasihat ni, nasihat je lah. Bila dorbet dengan tak ada pukul-pukul, wala hajrin laha, dan tidak ada meninggalkan isteri ni. Hajrin ni tinggal ni, hijrah, biarkan dia tinggal tempat tidur ke, tinggal tidur, tak tidur dalam bilik ke, ataupun tinggal tak balik rumah. Tak. Kalau ada nusyuz sekalipun, apatah lagi belum nusyuz lagi, baru ada tanda-tanda nak nusyuz. Tanda-tanda nak nusyuz. Kalau ada nusyuz sekalipun, kalau tahap pertama dia bukan kaedah dia tinggal ataupun pukul, tapi nasihat. Memang ada 3 step lah. Dia ada 3 step, 3 tahap. Baik. Kaqaulihi, seperti contoh nasihat macam mana? Ittaqillaha fil haqqil wajibi li alaiki. Takutilah kamu akan Allah Ta'ala fi haqqi, pada hak yang wajib, li, bagi aku, alaiki, atas engkau. Jadi nak bagi nasihat apa? Nasihatkan dia dengan nasihat takwa. Kalau bahasa kita sebut macam ni, engkau tu isteri, aku ni suami. Isteri dengan suami ni macam mana anak dengan mak ayah, bahkan lagi besar daripada anak dengan mak ayah. Nak sebut dalam tu lah. Kalau mak ayah suruh anak pergi kedai, anak tak pergi, derhaka tak? Derhaka. Begitu juga apa-apa yang suami suruh pada isteri yang tak menyalahi syarak, isteri tak buat, dia boleh jadi nusyuz. Contoh lah. Kalau begitu juga apa yang hak sepatutnya suami hendaklah ditunaikan hak itu oleh isteri dia, isteri tak mau tunaikan, ini derhaka. Dan andai kata mati suami masa tu, isteri ditinggalkan, yang suami ni mati dalam keadaan isteri derhaka kat suami, mampu engkau nak minta ampun. Nak tengok fenomena yang bahaya ni kan, keadaan yang bahaya. Baik, jadi nasihatlah dia. Jadi carilah ayat-ayat power macam tu. Tak ayat power pun, kita nak nasihat tak mana? Bukan nasihat atas nak menyempurnakan hawa nafsu, tapi nasihat kata kita nak jadi orang takwa. Sekarang yang ni jadi tak takwa. Kau buat macam ni salah, berdosa dengan syarak. Janganlah buat macam ni, salah, berdosa. Contoh boleh jadi derhaka. Sebut juga rasanya. Contoh sebagai misal, suami selalu okey je dengan isteri ni. Dapat tahu suami ni kahwin lain, suami pun rahsia-rahsia pula tu. Memang isteri cakap macam ni, apa rahsia-rahsia? Ceritalah ke saya tak marah punya. Okey, kalau tak marah, sekarang dah kahwin, marah tak marah? Tak marah lah. Okey, sekarang tak marah, cakap je tak marah, tapi muka selalu balik rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, abang balik macam tu bunyi dia. Sekarang Assalamualaikum, Salam, masuklah. Lain dia bunyi macam juga. Itu tak tengok muka ni.
Tengok tak nak, tengok lebih mata je. Buat kerja pun tekak. Itu tanda-tanda nak nusyuk tu. Nampak suami pun dia kot lah, dia ingat rahsia dia tak terbongkar lagi kan. Dia tu rahsia terbongkar lah. Tapi isteri dah tahu, katalah itu kan. Macam mana pun jawab salam tu pun kalau ikut nusyuk selalu. Pasal selalu macam mana jauh cakap lembut, sekarang cakap kasar. Selalu cakap menghadap muka, sekarang cakap berpaling muka. Nusyuk. Tidur pula, dia tidur selalu tidur lambat, ni tidur awal. Pula tu bukan menghadap belah suami, menghadap belah dinding. Tarik pun tak menghadap lah. Nusyuk tak? Nusyuk. Nak buat apa? Nasihat lah. Kenapa ni? Lebih kurang macam tu lah kan. Takkan tak tahu pula. 3 kali lah suara lah lagi, menghadap lagi. Ingat saya tak tahu je. Sekarang langit terbuka luas lah. Ayat terbuka luas pun apa? Saya buat benda haram ke? Beritahu lah. Ayat tu memang contoh saya tu, contoh nusyuk saya tu. Nasihat lah. Saya buat benda haram ke? Jawab tu dulu. Saya buat benda haram ke? Kalau dia boleh melembutkan orang, dah lah. Saja berlaku sikit. Tapi ceritalah dulu. Tak cerita pun. Okey. Nampak tu ada cara nak bayar tu kan. Okey, dah bayar tu okey lah. Lagi cerita awak tak bagi pula. Bagi kahwin dulu. Bagi kahwin yang okey. Tak ceritalah, cerita bukan nak marah. Kalau cerita tak marah, tak cerita pun tak marah juga. Bukan buat benda, bukan benda haram. Cari ayat wording untuk bagi nasihat lah. Cerita begitu lah. Betul kot. Saya suami kan Allah yang bagi lesen untuk kahwin. Kamu takkan lebih pada Allah Ta'ala pula. Kamu Islam tak? Beriman tak? La ilaha illallah. Siapa ilah kau? Siapa ilah saya? Ilah saya, ilah Allah. Allah yang bagi macam ni. Dan saya tahu tanggungjawab saya. Selama ni saya pernah buat zalim ke awak ke? Ada nafkah saya tak bagi ke? Ada saya pernah tampar-tampar awak ke? Tidak, memang abang baik. Tu dah baik, kenapa? Baiklah ni. Bagi tu sampai dia lembut memang perempuan mengkok betul tak? Ya benar Ustaz, kata kami mengkok. Rasulullah kata Nabi Siti Hawa buat pada tulang rusuk kan. Dia bengkok, dan kalau kita kasar dia patah. Kalau kita biar dia bengkok. Kalau kita kasar dia patah. Macam mana? Itulah tak boleh buat kasar-kasar. Itu satu kiasannya lah kan. Kenanya keadaan dia. Jadi kalau nak betulkan bengkok, dia memang bengkok. Tapi nak betulkan dia jangan kasar. Itu lah, tanya perlahan, slow, straight to the point. Dan bagi kita di atas benda betul lah. Kalau kita buat benda yang salah dengan syarak, kita lah kena angkat tangan, I'm sorry, aku dah buat salah. Kita lah kena minta maaf dia, pasal kita yang salah kat dia. Sekarang kita bukan buat benda salah, kita bukan buat benda haram. Dia yang sekarang dah salah siapa? Sepatutnya muka mana? Tapi muka masam. Boleh kot sebut yang tu. Cuma macam mana nak bagi reda ni? Pasal orang perempuan ni selalu kalau nak terima madu ni senang, susah je. Susah je. Siapa yang kalau tanya ikhlas jawab tau. Siapa yang memang sekarang ni kalau suami dia nak kahwin, dia rela terima madu? Ada. Oh, kepala dia. Kalau itu saya tak boleh mantap pandangan dia orang lah kan. Macam ni. Kalau katalah macam ni. Ada. Okey je madu. Kalau nak buat madu, nanti saya buat madu. Memang saya ada buat madu. Apa saya nak sebut ni? Ya. Adalah sebotol. Ustaz Diri pegang tu. Apa nak sebut? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau nak sebut tak ni, kalau kata memang bila suami kahwin, kita tahulah memang perempuan walaupun dia tahu hak peruntukan syarak, kata memang suami boleh kahwin lebih daripada seorang, dia memang tahu, betul tak? Nak lawan tak boleh, betul tak? Ni hukum tak lah kan. Tapi kadang-kadang terasa hati kat sikit tak?
Terasa hati tu pasal apa? Apa masalah kan? Tak setuju dengan orang Ta'ala tak boleh, betul tak? Bila kalau tak setuju, memang istilahnya tak beriman, kafir terus. Saya tak rela dia madu. Allah Ta'ala, Rasul kata halal pun, I tak suka lah. Tu jangan. Tu kafir terus lah tu. Kalau macam dalam nona tu, itu pun saya disebut nona. Ada kan? Kalau macam dalam nona tahu nona? Nona tu apa dia nona apa? Bukan buah nona tau. Rancangan buah nona tu. Rancangan nona tu kan dia tunjuk perceraian suami isteri, gosip sana gosip sini. Kadang-kadang ditunjuk perkataan isteri macam ni ditunjuk kelahi, kadang dia berlakon dengan benda-benda itu. Ayat-ayat dia semua ayat celaka semua tu. Memang celaka. Ayat ahli neraka semua tu. Dan silsilah ahli kufur tu ayat tu. Pasal apa? Salah cakap tu, tak betul dengan cara. Ceraikanlah I tak suka macam ni. Apa benda dia cakap lah. Ayat tu semua bahaya, boleh bawa pada kufur tu. Apatah lagi apa-apa ayat-ayat istilahnya membangkang hukum Allah Ta'ala. Okay. Apa saya nak sebut ni ialah, kalau kata memang hati kadang dia terguris sikit lah kan. Terguris tu pasal nak cari isteri lain walaupun cara yang halal. Terguris sikit. Macam mana nak hilang gurisan itu? Tak, dia kena ada kat cara ubat tu kan. Satu kena faham dah hukum Allah Ta'ala kata boleh lah. Macam saya buat misal, itu kata sebut suami, kita buat macam ni dulu yang agak tak kontroversi sangat. Sekarang bapak kita kahwin lain, macam mana? Ayahku kahwin lagi. Ada nyanyi lagu tu kan. Bapak aku kahwin lagi, ayahku kahwin baru. Ada lagu macam tu tak? Saya tak apalah semua, saya dengar tu lah. Okey, ayahku kahwin baru. Macam mana? Kita orang lelaki macam mana? Terima tak? Kadang-kadang anak lelaki pun tak terima. Tak setuju dapat mak tiri. Bukan hak kita, hak bapak untuk kahwin. Yang salah kalau dia tak bagi nafkah tu satu hal. Kita tak cerita buat salah-salah tu. Kita tak cerita ini semua dia orang baik, dia kahwin cara yang baik, cara yang betul. Terima tak bapak tu kahwin baru? Terima tak? Anak perempuan, kita sebagai anak perempuan, bapak kahwin baru, terima tak mak tiri tu? Kalau dia bawa main macam mana? Muka masam ke salam? Saya ajak guru ajar macam ni. Contoh sebagai ayat tu, katalah macam ni, kita sekarang katalah ada orang main rumah, tak kenal pun, dia bagi salam, jawab salam tak? Untuk panggil masuk rumah tak? Yang mana suami bagi masuk rumah lah, contoh kan. Okey, bawa masuk rumah, jamu air tak? Bersembang tak? Bertanya khabar tak? Muka manis tak? Walaupun tak kenal, okey tak? Madu ke? Kan tak kenal pun. Tanya, tengok baik pula perangai. Kalau bila-bila datanglah lagi, tujuannya rupanya nak cari jiran ni tak ada, kawan tu tak ada. Mari sini lah, jamu makan nasi lah, apalah. Orang tak kenal, tapi bila sembang-sembang baik, siap pelawak lagi. Makan nasi lah, cuma sembang-sembang suami dia, suruh dia makan nasi sini, gini. Okey, yang ni orang tak kenal tau. Orang tak kenal boleh buat itu. Sekarang yang datang tu, suami buat main apa? Madu. Boleh jawab salam tak? Boleh bertentang muka tak? Boleh senyum tak? Boleh tanya khabar tak? Dengar ni, tadi orang yang tak kenal boleh buat muka macam tu. Kenapa orang sekarang ni, yang ni bukan orang tak kenal tau, madu. Saya nak suruh fikir kat tu lah. Orang tak kenal kita boleh jamu air. Kenapa orang yang nak jadi sebahagian daripada orang yang akan bersahabat dan berseketiduran dengan suami kita, kenapa tak boleh nak berbaik dengan dia? Kalau musuh pun nak pergi mana? Nak sampai ke mana? Apa tahap permusuhan nak pergi? Dan kalau musuh pun tu suruhan Allah Ta'ala, suruhan Nabi Muhammad. Salafus soleh hidup macam ni. Perangai sahabiah macam ni, isteri Rasulullah perangai macam ni ke? Okey. Jadi lawan lah. Pasal lawan tu wajib lah, isteri kena lawan perasaan-perasaannya tu. Nak kena cam, ini semua syaitan. Pergilah. La haula wala quwwata illa billah. Macam mana Siti Hajar?
sayang anak. Cuma yang ni bukan bab madu lah. Tapi kalau ikut dia telah ni istilahnya madu lah dengan Siti Sarah, betul tak? Macam mana pun saya nak cerita, bila sayang ke anak, sampai waktu datang Nabi Ibrahim perintah sembelih anak dia, kena ada gangguan pada Siti Hajar, betul tak? Itu yang kisah melontar jamrah tu, betul tak? Syaitan datang kata ni, anak engkau bela pada kecil ni dah kena tinggal dengan suami, apa? Bismillah ya Allahu akbar, pum baling. Bismillah ya Allahu akbar, pum baling. Itu yang baling melontar jamrah tu. Dia buat apa? Cari kaedah nak lawan, bukan layan. Bukan layan. Tambah lagi buat drama macam nona celaka. Itu memang tak boleh. Sepatutnya rancangan tu tak boleh ada nanti itu. Tu menghasut tak boleh. Rancangan tu menghasut berlaku perpecahan bagi suasana-suasana macam ni. Dia bukan untuk mendamaikan. Untuk kot. Ada wakil TV3 ni? Ada. Kalau ada nak cakap je ujuk tu serotok. Syarat macam mana? Kaedah syarat, ada syarat apa-apa tak? Ada? Ada lah. Kalau nak syarat, macam mana salah satu antara dua? Kalau ambil sana, tinggalkan saya. Ada syarat tu gugur, tak ada. Tak ada syarat. Apa syarat dia? Syarat dia macam ni. Kalau syarat tu menepati syarat apa? Abang kalau kahwin dengan saya, abang mesti bagi gila, abang mesti bagi nafkah. Tak bagi syarat pun memang aku kena bagi dengan kau. Abang kalau nak bagi gila nanti kena undi tau. Memang kena undi pun. Melainkan suami tu bengong, tak main daurah, dia tak kerti je. Bagi tahu lah kat dia apa. Dan memang term and condition tu menepati syarat. Tak bagi term and condition pun memang suami kena buat macam tu. Jadi kalau mana-mana yang menyalahi kaedah syarat tak pakai. Kalau suami setuju sekalipun, tak boleh. Abang kalau nak kahwin boleh, tapi macam ni, saya 2 hari, dia sehari. Boleh. Tak boleh. Ya. Tak apa? Tak syarat apa? Boleh. Tak syarat yang baru boleh kahwin. Kalau tak syarat tu dia boleh tak setuju ekonomi ke akhlak ke. Soalan ditanya mengenai ada tak syarat yang melayakkan suami untuk berpoligami. Syarat dia ialah macam mana syarat awal perkahwinan, the same syarat. Benda syarat perkahwinan. Orang lelaki nak kahwin apa syarat dia? Ada keinginan, memang beringinan belaka semua. Satu. Apa syarat lagi? Mas kahwin. Ada belanja tak mas kahwin? Betul, ada belanja angus. Kita jaga dapat belanja angus kan. Maksudnya bila isteri dia kahwin, kena bagilah belanja-belanja dia untuk beri barang tempat alat untuk tempat dia tidur, semua keperluan-keperluan dapur dan keperluan di bilik mandi. Itu semua suami kena tanggung tu. Sepasang persalinan. Kasut tak wajib beli. Pasal suami boleh kata tak payah keluar rumah. Pasal tu tak wajib beli kasut. Tapi dia orang bagi kasut juga. Bagi kasut, isteri pakai kasut lari saja bunyi gitu sikit. Beli dompet, beli kompet duit pasal apa? Tapi bagi kasut tu masalah. Bukan masalah lah. Tapi nak kata tak wajib sebenarnya beli kasut tu. Saya nak cerita tu je. Baik. Jadi lagi apa, mas kahwin, belanja yang belanja aku kata istilah yang Melayu duk pakai, yang kita dah bicara dulu, dan nafkah harian. Yang tu lah. Nafkah harian benda mendatang, kalau tak ada dia boleh cari, kata lain tu. Jadi atas kata syarat, apa dia syarat dia? Kelayakan untuk bayar tanggungjawab pada isteri baru lah. Betul lah. Keinginan dan bayar. Dan satu lagi atas nama tu, syarat dia ialah ilmu lah. Pasal nak masuk sesuatu bab, macam nak kahwin pun kena pergi kursus dia. Maksudnya kena bagi ilmu rumah tangga dulu. Tapi yang tu yang pengantin seorang, yang pengantin isteri seorang. Kalau isteri 2, kena ada ilmu macam ni ya. Dia kena pergi belajar. Macam mana pun kalau dia tak pergi belajar, boleh tak dia kahwin? Boleh. Tapi confirmnya mesti dia akan buat dosa. Macam apa? Tak pernah belajar bawa kereta, bagi kereta bawa, mampus lah. Kalau kereta kot macam ni, dia tak pernah bawa accelerator tu. Accelerator dia sebut apa?
Peho kereta lah, betul tak? Satu tak? Takut silap lah. Dia tak pernah awak tu bagi start enjin, bawa Jahanam tak? Macam mana jadi? Jadi kena mengaji dulu tak? Kau kena belajar dulu, pergi faham. Ni main daurah pun tak faham-faham lagi ni. Dah ajar dengan taswir masalah macam ni. Apa luar negara Indonesia sini apa pagi malam ni tidur masjid, apa cerita pergi dakwah je tu tak faham. Pertama nak melaksanakannya kan. Macam mana pun ilmu dia ada. Habis-habis tidak, dia mesti buat keputusannya ni. Kahwin je dia mesti cari alim ulama, datuk guru, siapa-siapa untuk dia nak belajar apa dia. Dan jangan tak tahu dengan saya sebut. Kadang-kadang ustaz-ustaz pun tak pandai cerita bab ni. Dia kata aku pun kahwin satu, macam mana aku nak cerita kahwin dua? Saya pun kahwin satu. Saya sebelum saya kahwin dulu pun saya dah tahu ilmu ni. Saya dah ngaji lah. Kena belajar dulu. Bukan kira siapa kahwin baru boleh cerita, tak. Itu pengalaman tatbik lalu, experiential. Ni experience ni bukan cerita experience, ni cerita knowledge, pengetahuan daripada Quran Sunnah, daripada fikih yang ada, macam mana sepatutnya tanggungjawab. Itu mesti ada. Betul, saya dulu sebelum kahwin pun ngajar dah kitab-kitab ni bab poligami. Kata boleh ke ustaz tu ajar? Kalau aku tak mengaji, aku nak ajar kena bodoh bukan boleh geram itu. Ada orang kata kadang kita ajar bab nikah, kita tak menikah lagi. Macam mana ustaz dia boleh ajar sedangkan dia tak menikah lagi? Bukan syarat nak menikah baru boleh cerita bab nikah. Bukan syarat berniaga baru boleh cerita bab berniaga. Bukan syarat pergi haji baru boleh cerita bab haji. Itu kau takut-takut macam ni. Kau cerita bab haji pasal experience kau pergi haji, tapi ilmu kau bab haji kau tak ada. Boleh. Kalau orang poligami pun jumpa kat dia, kita tanya minta pengalaman dia, macam mana dia selesai yang poligami. Dia poligami, dia pengalaman dia buat, tapi kalau tanya ilmu mampu tak ada. Dia buat tu berdasarkan kepala otak dia, mana yang rasa dia sesuai untuk diselesaikan poligami, cara dia. Dia tak ikut cara syarak. Saja syarah kau tu sikit lah. Jadi asal soalan ada syarat ke? Syarat besar dia memang nafkah. Satu bila nafkah belanja pun tak ada. Kalau dia nak minta hutang, ling ada duit tak? Buat apa? Saya nak buat belanja lah. Nak buat belanja? Belanja apa bang? Buat belanja lah. Belanja kahwin. Awak nak kahwin lagi? Abang duit tak ada, macam mana nak kahwin? Tapi kalau ayah nak kahwin boleh tak? Ada belanja? Okey lah. Saya tak bagi duit. Boleh tak isteri tak bagi? Boleh? Apa yang hak dia tu? Duit tu pandai. Bagus. Duit tu hak dia. Betul. Selalu pun kata macam ni. Selalu isteri kadang-kadang dua suami isteri seorang kan. Kadang-kadang suami tak cukup belanja, tak apa bang saya bayar, yang ni saya bayar. Dah kasih dan cinta kan. Mestilah sampai macam tu. Bukan siapa kasih dan cinta, tapi ishq. Bukan muhabbat, tapi ishq. Ni bahasa Arab sikit. Asyik nak dengar tak? Asyik ni memang bahasa Arab, bukan lagu dandut asyik-asyik tu. Tapi asyik ni ishq ni maksudnya kasih yang lebih daripada cinta ni, sampai tak tahu nak buat apa lah. Tengok je isteri ni selalu orang tengok macam tu kan. Ni dia tengok orang yang dia kasih dan sayang ni. Itu ishq gila punya. Selalu macam tu. Dengar je suami nak kahwin lain macam mana, terus potong pertukas semua. Abang bil api abang bayar, bil air abang bayar, rumah abang bayar, sewa abang bayar, rumah abang makan-makan. Air tak ada lah, sekopang masih tak bagi dekat abang. Suami sebulan RM200 je. Abang nak kahwin baru kan? Okey. Tak apalah, saya tak halang, pasal itu hak abang. Tapi abang sedar lah sikit, abang ada RM200 sebulan. Contoh RM200. Kalau RM2,000 lah, RM2,000 je abang ada sebulan. Kereta lagi, rumah lagi, sewa lagi, ni susu lagi, pampers ni 5 orang beratur ni, tet ni. Saya tak keluarkan sekupang pun duit saya untuk menyara situ. Semua kewajipan abang nak. Anak abang nak. Jawab elok-elok kan. Anak kat abang nak. Okey, anak 1, 2, 3, 4, 5 untuk abang nak. Abang. Saya nafkah abang nak. Rumah sewa abang. Abang. Kereta abang juga. Semua abang. Jadi saya tak bagilah duit saya kat abang.
Selama ni saya boleh bagi, sekarang saya tak boleh bagi dah bang. Hati saya tak boleh bagi dah kat abang. Abang nak kahwin saya tak marah, saya tak larang. Tapi pemberian harta saya tak boleh bagi kat abang. Dulu saya boleh bagi, sekarang saya tak bagi. Abang nak kahwin saya tak larang. Abang suruh sign sekarang tak, saya sign. Tak, bukan awak kena buat macam tu tak. Inilah wanita solehah yang beriman. Pasal dia tahu apa yang sepatutnya ada pada dia, yang dia boleh dan mana dia tak boleh. Okey, tak. Jadi itulah buah dia. Buah apa? Tunjuk kata dia tak ada duit. Itu je. Kalau bulan-bulanan kita tak sara dia, sengkit tak ada. Dia tu ingin nak kahwin tu pasal apa kakak? Pasal dia rasa dia duit banyak. Satu dia rasa dia nak kahwin, cuba tak usah bagi, tak usah bantu dia, simpan. Belanjalah berapa yang ada. Agak-agak tak ingin nak kahwin, tak ingin ada, boleh tak agak-agak dia nak kahwin? Mas kahwin siapa nak bayar? Ada simpan-simpan tak? Mana ada, habis, tak ada habis bulan habis. Macam tu lah kan. Jadi kalau kata apa syarat? Syarat dia kemampuan lah. Keinginan tu, keinginan memang ada. Kemampuan tu, kemampuan nafkah. Kemampuan nafkah. Paling besar nafkah untuk mas kahwin dan belanjaan kosong. Ada pun nafkah harian. Tu tengoklah, miskin esok tunggu je lah. Apa? Dia zakat. Kahwin dua pun kena zakat juga. Kahwin dua lagi besar keberangkalian untuk terima zakat. Kalau kahwin satu hari tak kerja, dia tak boleh nak sara satu orang punya, katalah itu kan. Kalau kahwin dua macam mana? Kalau ada 4 isteri, satu hari dia tak kerja, macam mana? Jam tak? Bukan jam, crank tu. Jadi dia tak boleh nak buat apa-apa urusan. Macam apa? Jam ni 4 orang nak sara ni, anak lagi. Jadi keberangkalian untuk dia pakai miskin lagi besar saja. Jangan tak tahu, esok dalam kampung semua duit orang yang kena keluar zakat semua bagi kat dia. Tak boleh tau. Pasal apa? Dia je yang pakai, orang lain tak pakai. Pasal dia kena tanggung isteri banyak. Tambah pula accident, kaki patah, nak buat kerja tak boleh. Dia saja orang miskin, dan orang lain tak boleh berdengki tau. Isteri banyak, itulah pandangan muka isteri banyak. Orang tu kaki patah, tahu pun tak boleh bagi nafkah. Tak, bukan macam tu. Bukan blame dia. Kaki patah, siapa nak kaki patah? Tapi bila kaki patah tak boleh kerja, tangan patah tak boleh kerja, macam mana? Wajib, kalau kita ada nafkah, wajib bagi kat dia untuk nafkahkan dia pada isteri dia. Khususnya dalam bab zakat lah saya dah sebut ni kan. Kalau zakat wajib bagi kat dia. Dan memang oleh semua ada pendapatan, ada ni, ada kerja kan. Maksudnya tak buka asnah lah, bukan bagi miskin. Dia sekarang dah jatuh tahap pakai miskin. Semua duit zakat bagi kat dia. Kalau dalam kampung tu tak ada orang nak pakai miskin, kalau ada 20 senarai, 20 senarai tu semua bagi dia. Pasal apa? Dia je lah 20 senarai tu apa? Dia, isteri dia 4 orang, semua masuk senarai bagi miskin tu. Anak-anak dia pun semua miskin semua. Semua nama anak-anak dia. Siapa nak dapat zakat itu? Ada? Saja buat lawak itu sampai-sampai. Tapi saya nak cerita tentang tu sikit perjalanan. Ini soalan lagi Pak. Contoh abang saya accident patah kaki, tak boleh kerja. Dia adalah gaji tapi peluang tak cukup untuk boleh ke dapat zakat? Dapat zakat? Ya. Pasal yang wajib nafkah adalah pada suami. Sekarang yang suami tak boleh dah cari pendapatan kan, yang pendapatan pun daripada isteri, tu pun tak cukup juga. Soalannya, boleh dah dapat zakat? Boleh. Tapi kalau isteri patah kaki, suami yang bagi nafkah, perbelanjaan perubatan lagi, dengan tak cukup juga, memang boleh. Kalau yang tu pun boleh, yang ni lagi lah boleh. Ya, memang boleh. Memang boleh. Boleh mohon. Ada lagi sekitar tu. Dalam mak kahwin tu kan, wajib bagi isteri rumah yang bersingan dengan mak ayah dia kan. Ya. Kalau kita bawa mak ayah kita duduk sekali dengan isteri, sebab memang hak laki jaga mak ayah. Ya. Kewajipan suami adalah menyediakan satu rumah bersingan untuk isteri. Itu asal kewajipan. Melainkan isteri redha untuk tinggal. Jadi redha dia lah. Maksudnya kalau kita ada mak ayah kita satu hal. Kalau dia ada rumah tak apalah. Sekarang kita katalah kita beli rumah, isteri ibu itu, mak ayah kita pun kita panggil duduk situ. Nak sebut ini, kewajipan isteri itu tetap dia ada rumah asing dia. Pasal dia nak sebut gini, isteri ni kalau dia duduk serumah dengan katalah mak kita,
keluarga kita, betul itu. Kita bawa isteri ni duduk dalam rumah mau. Sekali pun rumah kita besar. Betul itu. Selama-lama istilahnya tak boleh dipartitionkan untuk jadi ni rumah asin, ni rumah asin, ni rumah asin. Betul itu. Dapur pun dapur asin-asin. Mesin basuh pun asin-asin, bilik air pun asin-asin. Pasal rumah besar. Kalau tak besar pun memang dia boleh asing itu. Ni satu partition rumah, ni satu partition rumah. Katalah gitu kan. Dia dalam satu rumah tu. Tapi yang ni ada bilik air dia, yang ni pun ada dapur dia. Yang ni pun ada bilik air, ada dapur dia. Jadi mak dengan ayah kita, bilik air dia, dapur dia. Kita, bilik air kita, dapur kita. Macam tu. Kalau macam tu tak apa. Tapi kalau asalnya dapur ada satu je. Nak sebut gini. Bila duduk dengan mak ayah kita, yang akan jadi masalah kat dia, agak-agak apa? Ada orang berubah boleh cerita tak agak-agak apa masalah? Pasal nanti jadi beban atas dia. Sepatutnya dia punya tanggungjawab khidmat pada suami. Memang dia khidmat tu bagus, tapi dia akan beban nanti, beban pula khidmat pada mak mertua dia dan pak mertua dia. Takkan dia suruh mak mertua dia masak nasi. Mak masak nasi ya, saya kerja hari ni. Mak, saya overtime. Abah tolong sapu sampah ya. Tak tergamak dia. Jadi dia akan bersusah nanti. Pakaian pun nanti. Takkan dia kata mak basuh sendiri punya pakaian lah. I bukan wajib basuh pakaian you. Macam tu ke? Tak ada orang perempuan cakap itu macam betul tak? Bahkan apa yang kita akan cakap, mak abah, janganlah mak basuh pakaian ni, tinggal je. Mak bubuh je kat tepi raga tu, bubuh je. Abang tinggal je. Ni rumah saya, pandailah saya basuh. Mak janganlah basuh. Allah, janganlah mak. Betul tak? Padahal kawan duk macam ni lah. Betul tak saya? Itu kalau mak bapak je. Kalau adik ipar ada 7 orang, pening tak? Siapa? Takkan isteri kita ni nak murut. Memang tu hak dia duduk kat rumah asin. Kalau rumah asin macam mana? Relax lah. Macam mana pun memang hak dia, bukan kewajipan dia lagi untuk dia. Bukan kewajipan dia pun, macam mana pun dia khidmat bagus. Tapi pula kalau jangka masa panjang, agak-agak susah hak dia nanti. Menderita lah dia. Tambah pula mak bapak ni kepala angin macam lain pula. Macam tambah pula kata dia menantu. Masa ni lah kita nak kerja kan dia. Kita nak tengok menantu masa bila lagi je. Ada mak bapak yang macam tu. Ada mak bapak yang macam tu. Betul? Nak tengok menantu tengok kerja keras dia ke mana. Kuat tidur ke apa. Kalau kerja malas macam mana? Menantu tak boleh harap. Masak nasi pun hangit. Masak dah tak sedap. Basuh kain malas. Periuk tu. Saja aku hitam kan. Nak tengok dia kunyuh tak kunyuh. Tak kunyuh je. Iya dengar saya cakap ni. Ni lah perangai rata-rata orang Melayu kita gini kan. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya mak bapak ni dia yang sporting lah. Kalau dia pernah kena dera dulu satu hal. Janganlah balas dendam. Sikit saya sebut ni. Sepatutnya menantu macam ni. Pengantin baru tak payah basuh pinggan lagi, tak payah masak. Ini rumah mak, engkau duduk ni. Engkau pengantin, bukan raja sehari, raja seminggu dalam rumah mak. Tak payah masak. Pergi duduk. Mak pun tahu anak dia macam mana kan. Pergi selayan suami kau. Pergi ya. Tak ada suruh buat kerjanya. Ni kau orang pun pernah jumpa. Ni suami kau ni esok nak pergi mengajar sana pula. Pergi mengajar sini dah tak ada masa nak sembang dengan kau. Pergilah. Ni honeymoon day. 7 days for you, you know. Go. You do nothing in my house. Mak bapak yang cakap macam tu kat menantu. Okey tak? Mak bapak ni semua nak jadi mak bapak kan. Mak bapak tu orang sini kan. Tak faham soalan. Kau ingat makan kuih lah. Kita berhenti kan. Ni nak berhenti ni. Pasal saya jawab soalan tu. Dari segi boleh tu boleh kan. Tapi di atas redha isteri. Kalau isteri ni pun tahnya. Jangan kata adik ipar 7 orang. Adik ipar 70 orang pun dia tak heran punya buat kerja. Katalah itu. Very toughnya. Very tough person. Mak mertua ni tak ada masalahnya. Basuhlah apa. Masak. Memang masak. Cucuk. Siap. Mak nak apa? Nasi goreng Cina. Cucuk. Siap. Very fast work. Okey, jalan. Jadi atas dia. Itu yang fast work. Kalau yang nak lelah, dah leput, lelah, lembab. Betul.
sakit kaki pula, pening pula. Oh tu dia untah-untah mana nak buat kau je. Sikit lah ayat itu. Sorry lah bahasa-bahasa yang kasar-kasar tu. Boleh ada lain soalan? Omar dah say, ada Omar dia. Ada rumah dia. Keutamaan tu. Keutamaan mana? Antara ibu dengan anak suami. Suami tu. Kewajipan dengan mak bapak dengan isteri. Isteri ni kewajipannya bermalam. Siang tu satu hal lah kerja apa. Tapi jangan tinggalkan ibu bapak. Tak maulah duduk berdekatan. Takkan tak tengok langsung. Maksudnya tambah pula ni anak lelaki dia. Anak lelaki dengan anak perempuan. Anak lelaki dengan anak perempuan ni siapa yang lebih besar tanggungjawab dengan mak bapak? Anak lelaki. Okey, faham, alhamdulillah. Anak perempuan tak. Anak perempuan bila dah sign tukar geran. Bahkan kalau kata anak perempuan ni bila bagi kahwin, mak bapak ni tak usah pandang anak-anak perempuan tu. Tak usah pandang macam mana. Terus duk panggil dia balik dah. Pasal dia di atas tanggungjawab suami dia dan di atas hak suami dia. Suami dia kata tak boleh balik lah. Suami dia kan tukar geran lah. Dah geran orang lain. Apa duk sibuk kita. Ni saja kita telefon. Lama kau tak balik, tak tengok mak. Jadi pengantin baru. Kau dah lupa saudara ke? Eleh. Dia ada tanggungjawab dengan suami dia. Bukan kira lupa saudara. Anak perempuan bila kahwin, dia tanggungjawab besar dengan suami. Dengan mak bapak tak ada. Tak ada dari segi tanggungjawab besar. Kalau suami kata tak boleh balik pun tak boleh balik. Kalau suami pun duit pun tak ada, nak balik ke mana? Tak ada kewajipan suami untuk hantar anak dia balik, anak perempuan. Tapi kalau anak jantan, no, suami, mak boleh panggil, lala tu tak balik. Hai, balik rumah? Mana nak sembang sangat kau? Hai, balik, anak jantan kena balik. Balik ya. Walaupun duduk Singapura dah balik Malaysia, ambil flight, jalan, zoom balik. Ada apa mak? Walaupun boleh telefon je, cakap dengan telefon. Aku tak nak cakap dengan telefon, aku nak jumpa dengan mata kau, face to face, you know. Macam balik tak? Duit tak ada apa tu, itulah. Ya mak, ada apa nak cakap? Engkau bila nak pergi umrah? Itu yang mak nak tanya. Ya Allah. Sikitlah lawak tu sampai saya nak cerita apa? Ketaatan tu, ketaatan dengan mak ayah tu macam tu. Ya Ustaz. Kalau panggil kita memang tadi tak cukup lah. Apa nama apa mau panggil tu tak apa nak bagi hal nikah orang lagi. Mak kata macam tu. Dia pertama kewajipan tu nafkah atas kita dan atas keinginan kita kan. Mak bagi tawaran, panggil, aku nak pergi menikah seorang lagi. Aku kenal sangat ni. Hak menantu tu pun comel lah sana. Hak tu pun melek lah. Hak ni nak pergi nak so lagi. Tambah lagi seorang lagi. Hanu orang kata hak ni Terengganu pula. Terengganu. Boleh. Nak. Itu atas kita. Kalau tak ada mau wajib kahwin dengan dia. Mana? Aku suka kan dia. Mana? Duit tak ada mak. Duit tak ada aku beri. Best. Jalan. Yang tu kalau macam tu, macam ni pula. Macam ni. Aku tak suka menantu aku. Yang ni yang kena jaga. Satu nak kahwin, orang lelaki nak kahwin dia kena tahu mak dia setuju tak setuju perempuan tu. Siapa kahwin-kahwin mak dia tak setuju. Cuma mak dia pun kadang tengin juga kan. Kalau dia reti agama satu hal, alhamdulillah. Kalau dia tak suka tu di atas kerana agama dia tak elok. Gagah juga. Kisah macam mana Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim kan. Bila dia kahwin, kan Nabi Ibrahim kata pergi jumpa nampak menantu dia. Dia kata tukar bendui rumah kan, bendui kan. Alang ke bendui? Alang. Lantak lah bendui ke atas alang lah. Biarlah. Maksudnya kita orang Melayu kita tak guna bahasa itu kan. Tapi maksudnya tukar isteri. Pasal apa? Isteri ni tak baik, tak bagus. Cerai, kahwin lain lah. Nak kata apa? Besar tu. Pasal anak lelaki dia atas mak bapak dia. Nanti kalau saya sebut, kalau mak bapak ni berkira atas agama memang best lah, tak ada masalah. Tapi mak bapak ni kalau tengin bab agama, kadang kahwin isteri bagus, bukan saja tolong lapor, pakai burdah lagi, ngaji pergi masjid,
Yang mak ni pula tak suka. Aku tak suka rambu-rambu gitu. Tutup muka pula. Geli saya tengok. Ini macam orang ekstrim je. Ni mak bapak ni kepala otak kena skru sikit. Buka tu setting dia elok. Oh balik. Mak bapak yang masalah punya. Macam mana beda kelahi lah kan Wajib tahan lah. wajib tahan ya. Dia tahan mak bapak ni selama tak menderhakakan orang Ta'ala. Jadi maksudnya benda macam tu, benda pasal isteri tu baik, mak bapak ni yang problemnya. Jadi pandai-pandai lah atasi masalah tu. Pandai-pandai. Atau kita daripada keluarga yang macam tu selalunya kita kena tough sikit dari sudut macam mana nak muamalah dengan mak ayah kita. Kena cari jalan macam mana nak bagi mak suka isteri. Macam mana nak cari jalan. Jadi kena cari teknikal juga. Macam mana nak bagi, asalnya mak tak suka kan. Katalah mak memang tak suka, aku tak suka lah. Dia pula bukan ustazah, pakai tudung labuh-labuh pula. Ustazah pun pakai tudung tak labuh. Kawan aku ustazah ramai kata dia. Pakai pusing sana pusing sini. Yang ni tengok orang biasa je pun pakai tudung labuh-labuh, tutup muka pula, bukan orang Arab pun. Dia tak faham. Jadi macam mana? Kita lah kena ajak faham dia. Sebut duduk sembang pergi selesai. Kita lah kena pergi selesai. Pasal redak balah tu. Jadi akhlak pula, suruh dia tunjuk akhlak yang sangat baik bagi mak mentua ni berasa beruntung sangat dapat menantu ni. Memang kawan pula tah punya kerja, masak pun best, macam mana? Serve. Mari je bawa lauk. Sedap pula tu. Aku suka lah dia main rumah aku. Dia masak sedap. Panggil bini kau tu masak. Mak kadang nak buat kenduri ni. Panggil bini kau masak. Dia masak sedap sangat. Mak suka lah. Beda sangat je. Beda gila orang tu. Cari jalan. Ini kena cari jalan lah. Berikut. Yang ni yang bermasalah-masalah rumah tangga kadang dengan suami isteri tu tak ada masalah kan. Dengan keluarga pula. Kadang belah mentua belah ni. Kadang dengan mak ayah kita. Kadang macam-macam lah keliling ada. Boleh. Jadi kalau tak ada tu kita tangguh Ustaz dulu. Masa yang ni nak masuk buat nusyus. Kalau ikut dah baca dah sikit pun Ustaz berhabis sikit tu. Ittaqillah fil haqqil wajibi li alaiki wa lami anna nusyuza. Ketahuilah kamu bahawasanya nusyuz muskitun lin nafaqati wal qasmi. Kalau isteri ni isteri yang pertama, kita dia masa muka pasal yang ni kita kahwin kedua, ayat besar di sini ya. Dia masa muka bagi salam pun, jawab salam pun ke kasar-kasar. Hidang nasi pun tak mau dah. Contohlah kan. Bagi tahu link buat macam ni nama dia nusyuz. Nusyuz ni tak wajib gilir. Muka masamnya ni kalau ikut abang boleh balik duduk sana. Esok pun sana pasal memang gilir dia. Sekarang dah gugur gilir. Lusa kalau saya manggil, kalau undi kena main sini. Bagi salam saya tu tak berjawab. Saya boleh balik gitu je. Tak wajib bagi gilir. Siapa? Tak buka pintu. Nusyuz. Tambah pula balik rumah terus. Memang tak wajib nafkah. Selagi tak balik rumah, selagi tak boleh menerima suami balik rumah, selagi tak boleh manis muka dengan suami kahwin baru, nusyuz. Selagi tu tak wajib bagi gilir. Dan nafkah. Ya betul. Dan nafkah. Tempat tinggal kena bagi. Nafkah tu, makan minum wajib bagi. Kalau macam dia katakan kita kerja bermuamalah dengan perempuan kan, ada muamalah perempuan jaga lah, tapi dia cuma lebih, lepas tu dia lucu, dia pasal muka apa semua. Maksudnya apa kau tu Nusyuz nafkah, untuk nafkah gugur. Nisbah dia, masa nusyuz tu gugur nafkah. Nisbah dia cemburu lebih. Cemburu tu memang hak dia untuk cemburu. Tambah pula dia tengok kita bersembang dengan perempuan mesra je kan. Tambah pula tengok dia macam kurang sikit, yang ni lebih sikit bab tu, dia terasa hati kan. Yang tu kan. Nusyuz ni memang dah ke salah. Tanya apa dia? Tak nusyuz salah kan. maksudnya sekarang kita nak cakap dia betul-betul nusyuz tu apa dia punya dia punya kayu ukur tu, nusyuz tu depan sebut kot. Tak ada, nanti kita sebut lain pasal kita berhenti session Ustaz. Nanti sambung lain. Tangguh dulu tu rasanya.
Lagi baca itu dia lanjut kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati wal muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi minta kepada